وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, para alim ulama tempatan, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini kita masih lagi dalam keadaan bernyawa. Masih lagi kita boleh berfungsi untuk berusaha menjadi hamba-hamba Allah, sehingga diiktiraf oleh Allah kita ini sebagai hamba-hambanya. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan hadiahkan, Allah akan bekalkan pada kita syurga yang kita idam-idamkan. Karena orang yang dapat pencerahan dari Allah sebagai hamba-hambanya dijanjikan syurga. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, apa ujungnya? Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga-syurga yang kamu idam-idamkan itu. Ya, kita semua mengidamkan syurga. Tapi idam saja tak boleh, tak cukup, mesti berusaha. Cukup syarat tu nak dapatkan syurga-syurga apa malam. Syaratnya dua aja, bukan banyak, senang aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Apa arti beriman? Percaya betul-betul dengan rukun iman yang 6 tu. Percaya sungguh-sungguh. Apa saja rukun iman yang 6 tu. Sudah percaya? Kena pula apa? Kena pula beramal soleh. Apa arti amal soleh? Amal soleh itu artinya kita buat apa saja ikut kehendak yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu namanya amal soleh. Cara Islam. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Bila ada beriman dan amal soleh, balasannya tak lain dan tak bukan melainkan syurga. Kerana ini Allah janji dalam Quran. Banyak tempat yang Allah janji.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Allah janjikan syurga untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Banyak ayat lain lagi. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kata Allah. Surat Al-Baqarah ayat 82. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dan sesungguhnya mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu syurga yang bernama Firdaus yang diturunkan kepada mereka. Itu Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu, orang yang beriman. Akidah itu kena jaga betul-betul. Karena soalan yang pertama yang akan tanya kepada kita nanti ialah bab akidah. Dah habis selesai akidah tu, baru ditanya bab semayang dan rukun-rukun Islam yang lain. Tapi akidah nombor satu. Jaga betul-betul akidah. Jangan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah, yang menyebabkan kita menjadi orang ditolak iman kita. Orang kafir ada 4 jenis, tuan-tuan dan puan. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Mana nak? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Murtad artinya ditolak imannya, ditolak akidahnya, kerana melakukan perkara-perkara yang merosakkan syahadahnya. Menghina Quran umpamanya murtad. Menghina sunnah Rasul murtad. Mengubah hukum-hukum Allah murtad. Menghina hukum-hukum Allah murtad. Walaupun dia tak mengaku, walaupun dia merasakan diri itu beriman, tapi ditolak imannya oleh Allah SWT. Itu namanya murtad. Yang kedua musyrik. Musyrik dia beriman dengan Allah, bukan dia tak percaya bahawa Allah itu Tuhan, tapi di samping beriman dengan Allah, dia nyembah patung, dia nyembah pokok, dia nyembah lembu, dia nyembah gajah dan sebagainya. Itu musyrik, menyekutukan Allah. Yang ketiga mulhid. Mulhid artinya orang yang tak ada agama, tak percayakan agama dengan Islam, tak percaya dengan Kristianiti, tak percaya dengan Hinduism, tak percaya dengan Buddhism, tak percaya. Ya, orang bertanya free thinker. Dia boleh bebas berfikir apa dia nak. Atau atheist. Kumpulannya yang contohnya komunis, sosialis. Nah, itu namanya mulhid. Yang keempat namanya munafik. Munafik itu kafir, cuma dia pura-pura beriman. Itu jenis 4 jenis kafir. Yang mana nak? Tak boleh nak yang mana? Tak keempat tu. Pilihlah. Mana pun tak ada, ya? Semua itu kafir belaka. Kerana orang kafir tu kekal dalam neraka selama-lamanya. Tak ada keluar-keluar lagi dah. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang ingkar, kufur atau ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu 4 jenis orang kafir. Ada 6 golongan yang masuk neraka. Yang 4 tadi orang kafir. Ada 2 lagi orang beriman, tapi masuk neraka dulu, iaitu orang zalim dan orang fasik. Orang zalim, orang melakukan dosa-dosa, masuk neraka dulu. Dah habis dosanya, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk dalam syurga. Nak kata nak? Lain-lain masuk juga syurga, tak nak? Kita tak nak masuk neraka, ya? Yang keenam, fasik. Fasik orang melakukan dosa kecil. Dia masuk neraka dulu, tak lama sangat macam orang zalim. Dah habis dosanya, baru dia keluar dari neraka dan masuk dalam syurga. Tak benda? Kejap aja, betul tak?
Semua akan tanda. Tak lalu. Sekejap pun tak lalu neraka ni. Kerana selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda. Lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Tak ada siapa lalu nahonya. Tak ada siapa lalu nahannya. Tak ada siapa lalu nanggungnya. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Api neraka itu Allah hidupkan selama 3,000 tahun. 1,000 tahun warnanya merah. 1,000 tahun lagi warnanya putih. 1,000 tahun lagi warnanya hitam. Sekarang ni neraka itu warnanya hitam. Cahayanya tak ada. Tapi bahangnya ada. Itu neraka. 7 neraka Allah sediakan bagi mereka-mereka yang neraka. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Sa'ir. Yang keempat namanya Saqar. Yang kelima namanya Khutamah. Yang keenam namanya Khawiyah. Yang tujuh namanya Lazah. Mana tak? 7 tu. Sedangkan syurga Allah sediakan 8. Nah, yang pertama namanya Firdaus. Yang kedua namanya Jannatul Adnin. Yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Setiap pagi Jumaat dibaca tu imam. Yang keempat namanya Darussalam. Yang kelima namanya Jannatul Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal ataupun Darul Jalal. Dan yang ke-8 namanya Darul Qarar ataupun Jannatul Qarar. Itu 8 syurga. 7 neraka. Ini menandakan rahmat Allah itu mengatasi kemurkaannya. Baik, untuk pagi ini, kalau tak salah saya lah, saya lupa nak nanda dulu. Kita masih lagi membicarakan tentang semayang sunat tasbih. Kalau tak salah saya, betul kan? Sunat tasbih. Kita pergi pada riwayat yang kedua, insyaAllah ya. Yang pertama dah habis. Kita pergi pada riwayat yang kedua. Dan riwayat yang kedua, muka surat 93 yang Rumi. Yang Jawi saya tak tahu, agaknya 94 kan ya. Yang Jawi. Salah muka surat kan? Entah ya, dia memang tak tahu. Ambil riwayat yang kedua. Bahawa engkau sembahyang 4 rakaat seperti takbiratul ihram. Yang biasalah. Sebut Allahu Akbar. Niatnya apa? Saja aku sembahyang sunat takbir. Sunat tasbih. 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu kalau yang siang. Kalau malam 2 rakaat. Nah, sunat tasbih dua cara. Kalau siang 4 rakaat 1 salam. Kalau malam 4 rakaat tapi 2 salam. Kan sama 4 rakaat belakang. Ya. Sembahyang sunat tasbih. Sunat tasbih ini sunat saja nak sembahyang. Dia tak ada sebab. Saja nak berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini sunat tasbih. Dia termasuk dalam sunat mutlak. Sunat yang tidak ada sebab. Sunat yang tidak ada waktu. Bila-bila pun boleh. Sebab itu sembahyang sunat tasbih ni jangan di waktu-waktu yang dimakruhkan atau yang diharamkan. Waktu-waktu tahrim jangan. Dia di luar itu. Sunat duha boleh. Waktu duha boleh. Nah. Waktu malam boleh, bila-bila boleh. Waktu siang, pagi-pagi boleh. Petang-petang pun lepas asar jangan. Lepas sembahyang asar jangan. Tapi sebelum asar boleh. Itu sembahyang sunat tasbih ya. Riwayat yang kedua tadi, bahawa engkau sembahyang 4 rakaat seperti takbiratul ihram. Yang dahulu itu juga. Saja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Maka engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu doa kita. Sini tulisnya ada. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuk. Aku nak baca yang itu. Kita pun baca doa kita yang biasa tu. Nah, iaitu Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang salah apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa ta'ala asila. Salah tu. Yang kami orang itu sebutnya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Waqaf tidak wasaf tidak. Yang anak kami orang sini tak ada lah tempat lain. Nah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira itu salah tu.
Yang betulnya Allahu Akbar kabir. Ru tu hidup, bukan mati ya. Ingat Allahu Akbar kabir. Sampai nyobar tu. Sampai membunuhnya Raw tu. Dia patutnya Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau tak ada nafas baru boleh wakaf. Nak wakaf boleh. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Tarik nafas. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru tu. Nah, kalau tak wakaf tidak, wasal tidak. Tak betul tu. Bila tak betul tak dapat pahala lah. Cuma tak batal semayang. Kerana dia bukan wajib di benda sunat ya. Nah, yang ramai itulah Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Cukup wirid lepas semayang. Kalau itu dia. Dia penghujung tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk Allah. Lepas Allah Akbar. Allahu Akbar kabira kata. Dia penghujung. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Itu Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Dengar kita ni. Tak betul tu. Patutnya Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu baru Allahumma la mani'a lima ya. Nah, itu dia. Ini mau baca juga. Dan engkau baca doa iftitah yang tersebut dahulu itu. Kemudian maka engkau baca sebelum baca Fatihah. Ini riwayat yang kedua, cara yang kedua ya. Baca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tarik nafas. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambung terus tu. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berhenti tarik nafas. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tak cukup nafas, subhanallah walhamdulillah. Tarik nafas. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau tak cukup nafas. Dia orang yang semput-semput tak cukup nafas, dia caranya. Jadi bila tarik nafas, bila kita berhenti wakaf mesti tarik nafas lain. Jangan sambung je begitu ya. Alright, itu aja. Sebelum baca Fatihah ya. Baca itu berapa kali? 15 kali. Mula-mula baca 15 kali. Dahulu daripada membaca Fatihah dan surah. Lepas itu baca surah. Lepas subhanallah 15 kali itu baca Fatihah, lepas itu baca surah. Apa saja surahnya? Surahnya perkara pertama yang paling senang At-Takasur. Alhaakumut takasur. Itu yang paling senang. Semua orang hafal. Perkara yang kedua, wal 'asr. Yang ketiga, Al-Kafirun. Yang keempat, Al-Ikhlas. Itu 4 surah ya. Dahulu dia membaca Fatihah dan surah tadi ya. Kemudian engkau baca Fatihah dan surah seperti yang telah terdahulu itu. Kemudian maka engkau baca tasbih itu. Sebelum sujud tu, sebelum rukuk tu, bukan sebelum sujud, sebelum rukuk ya. Baca tasbih balik 10 kali. Kemudian maka engkau baca tasbih itu 10 kali. Kemudian daripada Fatihah dan surah tu baca lagi tasbih tu 10 kali. Padahal engkau berdiri lagi baca tu. Kemudian maka rukuk engkau, lepas tu baru rukuk ya. Faham ni? Mula-mula takbir Allahu Akbar. Betul? Sebelum baca Fatihah baca dulu tasbih itu 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Betul baru baca Fatihah. Ya. Betul baru baca surah. Lepas tu nak rukuk tu, sebelum rukuk tasbih dulu 10 kali. Maknanya berdiri berapa kali? Ya Allah. Tak faham dia macam ni. Saya cakap Melayu pun cakap Jepun ni. Berdiri berapa kali tasbih? 15 campur 10 apa? 25. Ada korang apa? Tak jawab apa? 15 sampai campur 10 berapa? 25 kali. Lepas itu baru rukuk. Bila rukuk baca subhan rabbil azim wa bihamdih 3 kali. Lepas itu baca tasbih balik.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali. Itu bangun. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu baca doa iktidal tu. Rabbana lakal hamd atau seterusnya. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Begitu baca tasbih balik 10 kali. Kemudian baru sujud. Baca tasbih sujud tu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Itu tasbih 10 kali. Begitulah seterusnya sampai habis rakaat ya. Kemudian maka engkau rukuk dan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dan baca olehmu dalam rukuk itu tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau angkat kepalamu serta membaca sami Allahu liman hamidah. Itu iktidal. Sami Allahu liman hamidah artinya mendengar Allah bagi sesiapa yang memujinya. Kemudian baca olehmu. Mula-mula baca doa iktidal tu, itu baca subhanallah tadi 10 kali ya. Kemudian baca olehmu serta engkau membaca tadi tu ya. Sujud tadi. Iktidal baca tadi, lepas itu baca itu baru sujud. Kemudian maka engkau sujud serta membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian baca olehmu akan tasbih itu dalam sujud itu 10 kali. Kemudian maka engkau bangkit daripada duduk, bangkit untuk duduk antara dua sujud, dan baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu tasbih 10 kali. Kemudian baca olehmu tasbih itu di dalamnya 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua serta membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan engkau baca dalam sujud itu akan tasbih itu 10 kali lagi. Sujud yang kedua tu. Kemudian maka engkau bangkit. Yang ni tak ada duduk istirahat. Riwayat yang pertama dah kita baca belum sudah. Sebelum kita bangkit rakaat yang kedua tu, kita duduk dulu. Duduk nama duduknya duduk istirahat. Ingat tu ni? Tak pernah buat mana ingat je. Duduk dulu. Tasbih dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu baru bangkit betul rakaat yang kedua. Supaya setiap rakaat itu cukup 75 kali. Itu kita tambah 10 kali itu namanya duduk istirahat. Supaya 75 kali. Satu rakaat 75 kali, dua rakaat 150 kali. Betul lagi dua rakaat sembahyang kalau malam. 150 kali lagi. 150 campur 150 berapa? 300 kali. Ya. Itu apa itu? Maka engkau baca dalam sujud itu akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau bangkit. Tak ada duduk istirahat ya. Karena kita dah cukup tu. Masa berdiri 25 kali. Rukuk 10 kali. 35 kali. Iktidal 10 kali. 45 kali. Sujud 10 kali. 55 kali. Duduk antara sujud 10 kali. 65 kali. Sujud yang kedua 10 kali. Jadi 65 jumpa 10, 75. Ini cukup rakaat itu 75. Tak payahlah kita duduk istirahat lagi. Kalau ikut riwayat yang pertama tu, kena duduk istirahat. Kerana nak cukupkan 75 kali. Faham tak cakap saya ni? Baru bangkit rakaat yang kedua ya. Tak payah duduk istirahat. Demikianlah perbuat olehmu pada rakaat yang kedua itu seperti rakaat yang pertama itu juga. Hingga 4 rakaat sampai 4 rakaat. Maka jikalau engkau sembahyang pada siang hari, maka engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 1 salam. Kalau siang hari 4 rakaat itu 1 salam. Jadi maknanya tak ada tahiyat awal. Terus naik rakaat yang 3. Tapi itu kalau siang. Tak kira daripada pukul 7 ni sampai malam ke siang ya. 1 salam aja. 4 rakaat je dengan 1 salam dan dengan 1 tasyahud juga. Sekali aja tahiyat akhir ya. Dan jikalau engkau perbuat pada malam hari, riwayat yang kedua tadi, maka hendaklah engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 2 tasyahud dan 2 salam. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hadza huwal ahsan wa
wa huwa ikhtiyaru ibn al-Mubarak wal majmu'u fi riwayataini salasa imati tasbihi fa in sallaha naharan fa taslimati wahidah wa in sallaha lailan fa bitaslimataini ahsan iz warada an salatal laili masna wa idza zada ba'da tasbihi qawluhu wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim fa huwa ahsan faqad warada dzalika fi ba'dir riwayati fa hadhihi hiya salatu al-ma'surah. Dan riwayat yang kedua ini iaitu yang cara kedua tadi, diri 25 kali betul 10 sampai betul, tak payah duduk istirahat tadi. Cara yang kedua ni terlebih baik, dia kata Imam Ghazali, pendapat Imam Ghazali yang kedua lebih baik, dan iaitu yang dipilih akan dia oleh Sayyidi Abdullah bin Al-Mubarak, ulama besar. Ya, riwayat yang kedua nanti rahimahullah taala. Dan perhimpunan dalam 2 rakaat pada 4 rakaat itu 300 juga, 300 tasbih. Dan jikalau disembahyangkan akan 4 rakaat itu pada siang hari, maka iaitu dengan 1 salam juga. Kata Imam Ghazali ya. Dan kalau disembahyangkan pada malam hari, maka iaitu dengan 2 salam. Dan 2 iaitu terlebih baik, kerana datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sembahyang pada malam itu dua rakaat. Itu riwayat malam, riwayat Nabi ya. Nabi ngabul kalau nak sembahyang malam 2 rakaat. Lepas 2 rakaat salam, lepas 2 rakaat salam lagi. Tapi kalau siang 4 rakaat itu 1 salam aja. Dan jikalau ditambah kemudian daripada tasbih itu dengan katanya wala haula wala, ini tak ada masuk dalam tasbih lah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, itu tanda penyerahan diri kita kepada Allah Taala. Wala haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim, melainkan dengan izin Allah yang amat yang amat agung lagi. Billahil aliyil, yang amat tinggi lagi, amat agung. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, yang amat tinggi. Ali itu tinggi, azim itu agung. Ditambah itu tanda penyerahan diri kita kepada Allah Taala. Maka iaitu terlebih baik, ditambah terlebih baik. Bila tambah banyak ada pahalanya, banyak zikir banyak ada pahala. Nak banyak pahala tambah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau nak pahala banyak. Kalau tak nak, tak payah lah. Nantaklah aku tak nak pahala, aku nak dosa, tak payah lah. Jadi nak pahala ke tak nak pahala? Siapa tak nak pahala angkat tangan? Jadi tak apa lah. Itu lebih baik. Sesungguhnya datangnya demikian itu di dalam setengah daripada beberapa riwayat. Maka sembahyang tasbih itu iaitu yang dipilih daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada beberapa perkataan jumhur ulama mengatakan begitu. Nabi mau mengatakan begitu ya. Sangat baik, sangat bagus. Dulu kita dah baca, kalau boleh biar tiap malam. Tak boleh seminggu sekali. Tak boleh sebulan sekali. Tak boleh setahun sekali. Kalau tak boleh seumur hidup sekali. Jangan sekali pun tak pernah. Semua hidup sekali. Dan riwayat yang kedua ini dipilih oleh kebanyakan ulama ahli tasawuf. Ulama sufi banyak pilih yang kedua ni. Seperti Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini terkenal dengan ilmu tasawufnya. Karena dia banyak mengarang kitab tasawuf. Itu dia terkenal dengan ulama tasawuf. Bukan dia tak ada fiqh, tak ada tauhid. Tapi dia ada semua tu. Tapi terkenal dengan ulama tasawuf kerana dia banyak mengarang kitab bab-bab tasawuf ya. Di antara kitab yang karang apa? Minhajul Abidin, Arba'in fi Usuluddin, itu karangan Imam Ghazali ya.
Ihya Ulumuddin. Kebanyakan imam apa bab tasawuf ya. Nah, seperti Imam Ghazali rahimahullah taala dan Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hambali. Imam Ahmad rahimahullah taala. Nah, saudara kepada Imam Al-Ghazali. Ahmad tadi bukan Ahmad lain, ini Ahmad abang kepada Imam Ghazali. Nah, itu Ahmad. Bukan Ahmad bin Hanbal, saya salah ya. Itu saudara kepada Imam Al-Ghazali dan Syekh Abu Talib Al-Makki, namanya Abu Talib dia orang Mekah, Al-Makki rahimahullah taala, yang mempunyai kitab yang bernama Qutul Qulub, kekuatan hati. Nah, pada bicara ilmu tasawuf, dan Syekh Ahmad Al-Qursachi Al-Madani rahimahullah taala, yang lain daripada mereka dan juga yang lain-lain daripada mereka itu. Banyak ulama-ulama memilih yang riwayat yang kedua nanti, yang berdiri 25 kali, yang lain itu 10 kali ya. Ada pun riwayat yang pertama, siapa yang milih yang pertama tadi? Ada duduk istirahat tadi. Riwayat yang pertama maka iaitu dipilih oleh beberapa ulama ahli fiqh seperti Syekhul Islam Zakaria. Jawatannya Syekhul Islam, namanya Zakaria rahimahullah taala, dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah taala. Dan yang lain daripada keduanya itu. Dan kata Syekh Tajuddin As-Subki, ulama belakang ni ya, kata Syekh Tajuddin As-Subki rahimahullah taala di dalam kitabnya At-Tarshih fi salatit tasbih, apa kata dia? Wa yanbaghi lil muta'abbadi an ta'mala bi hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma taratan wa bima amilahu Ibn al-Mubarak rahimallahu taala ukhra. Dan sayugiannya bagi orang yang berbuat ibadat bahawa terkadang ia mengamalkan akan yang sembahyang tasbih yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas rahimahullah taala ya, radhiyallahu anhuma. Jadi radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan kedua-dua mereka itu diredha oleh Allah taala. Sebab anhuma karena dia ada dua. Abdullah bin Abbas itu namanya Abdullah Abbas sebayahnya. Mudah-mudahan Allah redha dengan keduanya. Sebab kita radhiyallahu anhuma. Kalau Umar ibn Khattab, Umar aja, Al-Khattab kita tak tahu. Ya, dia beriman ke tak kita tak tahu. Karena dia sebelum Nabi Muhammad dah meninggal dunia dah. Kita tak tahu. Jadi kita radhiyallahu anhu, dia aja. Kalau dua orang radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu kalau dua orang ya. Dan terkadang ia mengamalkan akan cara yang diriwayatkan oleh Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, kerana kedua-dua riwayat itu sabit daripada Nabi SAW. Nah, riwayat pertama boleh, riwayat kedua boleh. Bagi kita buat yang mana-mana sempat ya. Atau buat dua-dua lah. Kadang-kadang riwayat yang pertama dah 2-3 hari betul nak semangat lagi buat riwayat yang kedua betul. Selang-selang kan ya. Supaya kita ada menghasil belaka. Ini ada buat, ini ada buat, ini ada buat. Tak ada satu cara aja. Syahadat. Apa itu syahadat? Bermula. Bermula. Tapi dalam kitab ni kadang-kadang ada dua-dua tu. Syahadat ada, bermula pun ada. Syahadat bermula, tak apa. Padahal mana siapa tu? Mana orang Melayu suka perkataan berganda, ya ke tak? Orang Melayu suka tak perkataan berganda? Saya 31 tahun mengajar bahasa Malaysia. Di antara saya mengajar tu perkataan ganda lah. Ya tentu tak pernah tak belajar perkataan ganda. Terang, benderang, gelap, gelita. Okey, gemuk, gedempol, kurus, kering, tinggi, lampai, putih, melepak, hitam. Itu perkataan ganda. Ini juga. Syahadat bermula, tak apa lah ya. Orang tu memang kegemaran orang Melayu kan. Baik. Bahasa Melayu yang ada orang itu lain tak ada tau. Orang putih tak ada, Arab tak ada. Bahasa Melayu ni hebat tau. Dia macam-macam varietinya. Kalau Allah berfirman, kalau Nabi bersabda,
Kalau Sultan Nazrin Shah bertitah. Kalau Haji Ibrahim bercakap. Ya. Jadi apa? Kalau Tupin ngecek. Tak tahu ngecek. Ngecek itu sama saya kan. Saya ni bukan orang Hawa, tapi saya cakap Hawa boleh tahan mengecek gitu. Itu orang bahasa Melayu jawab itu loh. Lain tak ada tak? Syahdan dan faedah sembahyang tasbih dan kelebihannya itu amat banyak. Banyak benar kelebihannya. Dan setengah daripadanya itu disebutkan oleh murid Syekh Ahmad Al-Qushashi dalam risalahnya pada bicara sembahyang tasbih dengan katanya wa kana syaikhu qutbur wujudi Sayyidi Ahmad Al-Qushashi bin Muhammad Al-Madani kasiran ma ya'muruni wal muhibbin biha wa yaqulu innaha tujibu تأثير عظيما في تصغير القلوب والأرواح وهي صلاة عظيمة توجب انشراح الصدر وإجراء اللسان والقلب بالحكمة والحفظ من الأعداء. وذكر بعض الصالحين من أهل الكمال أن لهذه الصلاة دعاء يدعى به بعده وهو دعاء القطب وله أسرار وظهور وأنوار وبركات وعميمات وأسرار خفيات وجليات وجلب منافع ودفع مضرات وهي من مجربات الأكابر. ذكره الشيخ أحمد الغزالي نفع الله به. انتهى artinya habis cerita itu dah. Adalah Syekh Qutub. Syekh Qutub ni wali Qutub, wali yang tertinggi namanya Syekh Sayyidi Ahmad Al-Qushashi. Dia gelarannya Syekh Qutub Al-Wujud Sayyidi. Banyak benar gelarannya. Syekh Tuan Guru Qutub tu paling tinggi. Wujud yang ada Sayyidi itu penghulu kami. Namanya Ahmad Al-Qushashi bin Ahmad Al-Madani rahimahullah ta'ala. Kebanyakan ia menyuruh akan daku dan akan kekasih-kasihnya dengan mengerjakan akan sembahyang tasbih itu. Dan berkata ia bahawasanya berbuat sembahyang tasbih itu mensabitkan apa? Menetapkan, mengiyakan taksir, artinya kesan. Datang kesan yang banyak kesannya. Nyata terang kesan itu yang amat besar pada membaikkan hati dan arwah, membaikkan hati dan roh, rohani gitu ya. Dan melembutkan akan dia. Dan sembahyang tasbih itu iaitu sembahyang yang amat besar pada membukakan hati dan menerangkan akan dia. Apa tanda hati terang? Apa tanda hati terang? Lekas dapat ya. Ajar dapat terang hati ya. Bukan itu. Orang yang terang hati mudah menerima kebenaran. Kalau dia tahu yang benar tu dia terima. Tak ada tolak. Tak ada bangkang. Terus buat. Itu orang tanda terang hati dia. Orang gelap hati tak mau menerima kebenaran. Lantaklah azan buat tak kerti je, buat nahin je dia. Lantak orang kabur yang ni haram buat juga. Orang kabur merokok tu haram, merokok juga. Itu orang gelap hati tu. Dia nak terang hati. Terang hati tu mudah menerima kebenaran. Dia nak menerang hati banyak seorang sunat tasbih membukakan hati dan menerangkan akan dia. Dan memperlakukan lidah dan hati dengan ilmu hikmah. Lidah tu berfikir je patutnya, hati sentiasa ingat Allah dengan hikmah. Hikmah tu artinya dapat kebaikan dan terpelihara daripada segala seteru. Seteru tak pani. Kalau dia rajin sembahyang tasbih tu, seteru tak pani dengan dia. Takut je.
Ya, seru tu pandang dia tu dengan rasa hebat. Tak wani seru tu dapat apa-apa dengan dia. Dan disebutkan oleh setengah ulama yang soleh-soleh daripada ahlul kamal. Ahlul kamal tu yang sempurna ibadahnya, sempurna akhlaknya, sempurna ilmunya, itu kamal. Ya? Orang nama kamal itu sempurna tu. Bahawasanya bagi sembahyang tasbih itu ada doa yang dibaca dengan dia kemudian daripada salam. Iaitu doa yang dibaca oleh Al-Qutub. Al-Qutub itu wali yang terpaling tinggi. Wali Qutub namanya. Nama wali Qutub. Al-Qutub iaitu penghulu segala awliya. Awliya tu wali-wali. Kalau seorang panggil wali, kalau ramai awliya. Kalau seorang panggil alim, kalau ramai panggil ulama. Kita orang Melayu seorang panggil ulama juga. Dia itu ulama. Padahal dia ulama tu ramai. Kalau seorang alim, dia juga. Kalau seorang wali, kalau ramai awliya. Kalau seorang nabi, kalau ramai anbiya. Nak kena faham istilah-istilah tu. Dan bagi doa itu beberapa rahsia yang nyata berkatnya. Berkat nyata apa? Nyata berkatnya. Dan nur dan percaya terang hatinya, mudah menerima kebenaran. Yang menerangkan hati. Dan barakah. Barakah tu katanya dapat pahala dari Allah Ta'ala. Itu barakah. Matanya barakah, telinganya barakah, lidahnya barakah, tangannya barakah, kakinya barakah, yang masuk dalam perut dia pun barakah, kemaluan pun barakah. Semua jadi sumber pahala. Dari mata dapat pahala, dari telinga dapat pahala, dari lidah dapat pahala, dari tangan dapat pahala. Itu tanda barakah. Ya? Bila dapat berkah semua tu, baru Allah bagi rahmat. Mula-mula nak berkat dulu. Bila berkat, baru Allah bagi rahmat. Mata berkat dapat pahala, telinga berkat dapat pahala. Itu baru Allah bagi rahmat. Bila rahmat, baru layak masuk ke dalam syurga. Kerana kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala ibadah. Bukan dengan pahala mengaji kejap ni. Bukan dengan pahala saya ngajar ni. Belum layak untuk dapat syurga ni. Tapi kalau Allah datangkan rahmat, baru dia layak masuk syurga. Ya? Itu nak barakah tadi. Menerangkan hati dan barakah yang am. Dan rahsia yang ajaib-ajaib yang tersembunyi. Kita tak tahu. Dia ada je Tuhan bagi hikmah-hikmah yang tertentu. Dan faedah yang nyata. Dan mendatangkan beberapa manfaat. Dan menolakkan ia akan segala mudarat. Iaitu mujarrabat. Mujarrabat artinya rapat. Yang amat besar. Mujarab. Mujarab itu apa? Doa mujarab apa? Ubat mujarab. Lekat baik. Itu juga. Yang amat besar. Seperti yang disebutkan akan dia oleh Syekh Ahmad. Iaitu saudara kami. Saudara Imam Ghazali. Ahmad tu abang kepada Imam Ghazali. Nafa'amallahu ta'ala bihi. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang tasbih itu, maka engkau baca. Dah lepas habis dah salam tu baca. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Dapat apa? Ya Allah lagi, Ya Rahman lagi, Ya Rahim lagi, Ya Qayyu, Ya Qayyum. Nak sekali boleh. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kita puji Allah. Ya Allah, kita wahai Tuhan, Ya Rahman, yang amat pemurah, Ya Rahim, yang amat mengasihani, Ya Hayyu, yang hidup, Ya Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya, Ya Zal Jalal wal Ikram, yang atasnya segala kemuliaan. Kita puji Allah Ta'ala. Kemudian Ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah, Ya zakirat zakirin, tub alayya tawbatan nasuha, wa zidni bifadli rahmatika nura wa zuhura wa wadauha, Ya Arhamar Rahimin. Itu kita puji Allah SWT. Ya? Wahai ahli-ahli taqwa, wahai ahli-ahli ahli yang mengampunkan dosa-dosa, wahai yang berzikir. Untuk siapa yang berzikir, tub alayya, terimalah atas aku taubat nasuha. Terimalah taubat aku dan taubat nasuha, dan tambahkan kepada aku fadilat engkau dan rahmat engkau dan cahaya engkau dan nyatanya kebaikan yang nyata. Dan kemudian dia dengan
Uduk aku ni, ya Arhamar Rahimin, wahai yang memberi rahmat dan dari segala pemberi rahmat. Baca 5 kali tadi. Ya ahlal taqwa wa ahlal maghfirah, ya zakiraz zakirin. 5 kali ya. Yang di atas tadi sekali aja. Ini 5 kali. Kemudian maka engkau angkatkan kedua tanganmu, maka engkau baca akan doa futuh ini. Ini doa namanya doa futuh, panjang doa futuh ya. Dan dinamakan pula doa ini doa rijalul ghaib. Ini doa ahli-ahli ghaib, doa para malaikat, tentera-tentera Allah yang ghaib. Ya. Itu nama rijalul ghaib. Yang sekarang ni yang membantu Hamas kebanyakannya rijalul ghaib kan. Ada yang nampak, sedangkan tentera Hamas tu pakai baju hijau, jubah hijau, pakaian hijau, sampai ada yang nampak pakai putih. Ada yang nampak tentera pakai putih. Pokoknya bukan orang tu, malaikat tu. Semua ini benda-benda ghaib ni yang tak dapat nak kita nyatakan, tak dapat nak kita terangkan, tak dapat nak kita explainkan ya. Kerana ini tentera ghaib. Ada pula orang Israel tu nembak roket. Roket tu kena kepada tentera dia juga. Bukan kena kepada Hamas. Itu sekarang sedang berlaku ya. Pertolongan dari Allah. Bukan setiap masa, tapi ada ketika yang betul. Ada orang yang nampak. Jadi baca doanya. Apa doanya? Rabbi hilni fi lijati bahril wa tamtami wa hadiniyati wa qawwini biquwwati satwati qudratik hatta akhruja ila qada'i sahhati wa rahmatik wa fi wajhi lama'anu barqil qarbi min asari rahmaniyatik marniyan bihaibitik azizan bi'ayatik azizan bi'ayatik mahabbalan ma'azzama makarrama yatakrimik wa ta'zimik wal bisni minka khilaqil izza wal qabul wa sahalli manahija wuslati wal wusul wa tawajjini bitajil karamati wal waqar wa alfa baini wa baina akhabbatika fi darid dunya wa daril qarar warzuqni min nuri ismika haibata tanfadha ilayya qulubu wal arwah wa tahsahu ladayyan nufusu wal asyah ya man zanbalahu riqabul khababirah wa khada'at lahu a'naqul akasirah la maljan wala manja minka illa ilaik wala i'anati illa bik wala kana illa alaik idfa alayya kaidal hasidin wa zulmati mu'anidina warhamni tahta suradifati arshika ya akramal akramin abadan zahiri fi tahsili maradika wa nurul qalbi wa sarri lil tala'i ala manahija masa'ika ilahi kaifa asduru an yabika bihaibiki minka kaifa asduru an yabika bihaibiki minka wa qad waradtuhu ala siqati minka wa kaifa thanayisni min ita'iki
min ita'ika wa qad amartani bidu'aik wa ha ana muqbilun alaik multajiyun ilaik ya'idu baini wa baina a'da'i kama ya'adta bainal masyriqi wal maghrib wahtab absarahum anni binurin qadsika wa subuti izzati innaka antal mu'ti bihalalin na'ima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba mutayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al badani khazanata arzaqi al-abdan wa lisani khazanata qulubi ahli al-iman farzuqni nataif at-tauhid wa hasa'isal tamjid innaka antallahul hamidul majid al-fa'alu lima yurid birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu doa ya. Saya pun tak hafal. Nak kena tengok apa hafal ya. Tengok lampu udah malam. Dan kata setengah ulama yang soleh-soleh. Ulama mana dia tak soleh? Kalau tak soleh bukan namanya ulama. Dia mesti soleh-soleh. Ya. Kalau dah tak layak dipanggil ulama. Ulama tu apa? Orang yang takut kerana Allah baru dipanggil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, kata Allah ya. Sesungguhnya yang takut kerana Allah ialah hamba-hambaku yang menjadi ulama-ulama. Itu soleh-soleh belaka. Kalau fasik bukan ulama ya. Dipanggil juhalah. Juhalah itu artinya jahil. Dan kata setengah ulama yang soleh-soleh bahawasanya barang siapa berkehendak sesuatu hajat, barang apa hajat, apa-apa hajat dunia atau akhirat, sama ada hajat dunia atau akhirat, sama ada hajat menghasilkan sesuatu manfaat atau menolakkan bala, maka hendaklah engkau rupakan hajatmu itu. Bayangkan hajat apa? Di dalam hati. Maka engkau baca doa kutub ini, doa yang kita baca tadi, yang saya tegak-tegak macam yang tadi, doa kutub ini. Saya hasil bagimu dengan tiada sebab yang zahir. Garanti dikabulkan Allah. Tak ada sebab. Kita belum tahu apa sebabnya ada. Ada aja datang ya benda itu. Ini janji ulama ni tau, ulama besar-besar mengatakan ni. Tiada sebab yang zahir dan tiada had, tak ada batasan. Mintalah apa-apa pun. Kerana Allah mampu untuk melaksanakan apa saja. Pada kita walaupun kita pandang macam mustahil, tapi bagi Allah tak ada yang mustahil. Ya? Tiada had, tiada batas. Yang qahir. Apa itu qahir? Yang berkuasa. Yang qahir. Yakni dapat hajat itu dengan dimudahkan Allah Ta'ala dengan tiada boleh dikira-kira ia. Dengan barakah doa ini. Wallahu a'lam. Akan datang kita akan baca sembahyang. Wallahu a'lam. Akan datang kita akan baca sembahyang istikharah. Apa dia istikharah? Kalau ada hajat, kalau ada keperluan apa-apa, sembahyang sunat istikharah. Baik. Sekian pembacaan kita. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada orang nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Setuju lah kelas? Okey.
Kalau dah setuju, ada siapa-siapa nak tanya sama ada bab yang kita baca atau lain hal. Tak ada ya? Alright, kalau tak ada, banggalah saya. Mengapa bangga? Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Al-Hidayah. Di mana Al-Hidayah? Batu Tiga. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf. Ya, yang ajar ni bukan ada ilmu, action aja deh. Jadilah ada action. Kalau ilmu tak ada, action tak ada, apa yang ada? Faham tak ada? Pokoknya ada action ya. Sekian dulu, ampun maaf sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil